Okay, baik. Menceritakan semula. Urutan yang perlu diceritakan semula oleh kanak-kanak seperti berikut. Siapakah watak dalam cerita itu? Bila dan di mana cerita itu berlaku? Apa yang terjadi kepada watak dalam cerita itu? Bagaimana dia menyelesaikan masalah dia? Macam mana dia selesai? Macam mana dia dapat menyelamatkan nenek dia daripada dimakan serigala? Tu di antara soalan yang boleh memberi kepahaman kepada kanak-kanak. Apakah kesudahan cerita ni? Kaedah penyampaian cerita, bacaan secara kuat, bacaan berulang, bercerita, membaca bersama, tayangan video. Peringkat kefahaman, mengetahui apa, siapa, bila, di mana, apa yang berlaku, siapa yang ada dalam cerita tu, bila cerita tu berlaku kat mana, di mana, bila berlaku, kat mana, memahami mengapa serigala nak makan nenek dia, bagaimana cara dia makan, contoh, bagaimana cara dia menyelamatkan nenek dia, mengaplikasi situasi yang lain. Mengaplikasi dapat menggunakan maklumat bagi situasi lain. Maknanya hasil daripada cerita tu, contohnya dia menyelamatkan nenek dia daripada dimakan serigala. Jadi kanak-kanak dapat aplikasikan cerita tu untuk menyelamatkan kucing daripada lemas, contohlah. Membuat dikasar menggunakan ayat sendiri. Kelancaran, apa itu kelancaran? Kelancaran adalah kebolehan membaca teks dengan betul dan cepat. Pembaca yang lancar, dia akan baca dengan senyap, boleh membaca dengan senyap, mudah mengenali perkataan, berintonasi, ekspresi, ada jeda-jeda, nak berhenti kat mana, memahami apa yang dibaca. Kaedah meningkatkan kelancaran bacaan bimbingan. Bagi pelajar yang masih lemah, guru boleh membimbing pembacaan murid yang masih lemah berbanding jika mereka melakukan Bagi pelajar-pelajar yang masih lemah, guru boleh membimbing pembacaan murid yang masih lemah berbanding jika mereka melakukan aktiviti ini secara sendirian. Okey. Bagi pelajar-pelajar yang masih lemah membaca, tak lancar, guru boleh bimbing dia membaca melalui cara-cara yang kita bincangkan ke atas tadi. Okey. Ini dapat membantu mereka dapat meningkatkan bacaan secara lancar berbanding jika mereka melakukan aktiviti ini secara sendirian. Perlu bimbingan lah. Contoh aktiviti membaca secara bimbingan, bacaan secara kuat, kanak-kanak ikut. Membimbing kanak-kanak membaca secara kuat. Kanak-kanak baca secara kuat, baca beramai-ramai, baca bergilir-gilir, menggunakan perakan suara, dengar balik, teater pembaca, bacaan secara berpasangan. Interaksi dengan kanak-kanak, prompt, pause, price. Prompt, pause, price, 3P. Baca, bagi dia ikut, kita berhenti, dia ikut, lepas tu dia ulang balik. Penilaian, kanak-kanak dianggap tidak lancar jika dia membuat lebih daripada 10% kesilapan semasa membaca teks yang sesuai dengan tahap pembacaannya. Tidak dapat membaca secara automatik, berintonasi dan menggunakan ekspresi. Okay, di mana tak lancar lah tu, di mana baca straight yang tak ada berhenti-berhenti. Masih tidak dapat menjawab latihan kefahaman dengan baik. Itu maknanya dia tak lancar. Peringkat kelancaran, tahap 1, pembaca baca sakut-sakut. Baca perkataan demi perkataan, banyak kali dia berhenti tempat yang sama, tidak sepatutnya berhenti, membunyikan huruf semasa mengeja, menyebut abjad atau perkataan berulang-ulang dan kurang intonasi dan ekspresi membaca. Tahap 2, membaca mula anggap lancar dengan ciri-ciri berikut. Membaca dengan perlahan dalam 2 atau 3 perkataan dalam satu frasa. Intonasinya tersekat-sekat kerana berhenti untuk mengeja dan mengulang perkataan. Kelajuan yang sederhana tapi penyebutan yang tidak tepat dan juga intonasi yang tidak sesuai. Tahap 3, membaca dengan lancar dan dengan frasa yang panjang, berekspresi dan mempunyai intonasi yang baik. Itu pandai adalah. Okey, penutup. Kefahaman telah boleh didedahkan kepada kanak-kanak berusia 3 hingga 4 tahun secara langsung. Bagi kanak-kanak tadika, kaedah secara tidak langsung boleh juga dilakukan. Kelancaran adalah penting kerana tanpa kelancaran tiada kefahaman. Kefahaman pula adalah tujuan utama mengapa kita membaca.